Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, pada segenap para a'immah, para asatizah alim ulama yang berada di Masjid Wilayah Persekutuan yang saya cintai dan saya hormati, kepada segenap jamaah hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di pengajian Serambi Ilmu Online dengan pelajaran tasawuf dengan menggunakan kitab Ayyuhal Walad karangan Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, meninggal tahun 505 Hijriah bersama dengan 1111 Masihi. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini akan meneruskan pengajian kita, yang mana pada tempat yang kita mula sekarang adalah wa yatafakkara fima baina yadayhi minal aqabat. Jadi dia menjelaskan, Imam Ghazali menjelaskan tentang makna tazkir. Apakah makna memberi peringatan? Dia pertama menyebutkan seperti yang telah saya jelaskan pada minggu lepas, ayyadhkura al-'abdu naral akhirati. Menerangkan kepada makhluk, kepada umat, bahawa seorang hamba itu kena ingat bahawa nanti akan menunggu setiap hamba yang tidak taat pada Allah. Apa yang ditunggu, yang menunggu nanti adalah narul akhirah, iaitu api neraka di akhirat kelak. Itu yang pertama. Dan dia juga mengingatkan bahawa manusia merasa lemah apabila dia itu akan merasa lemah untuk berkhidmat kepada Khalik, kepada Allah SWT. Kerana apa? Sekuat apa yang kita lakukan, kita tetap jadi makhluk, Allah tetap Khalik. Jadi daya kita ini ada batas, tak dapat nak dibandingkan dengan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Lepas tu wa yatafakkara fi umrihi al-madi, agar supaya dia mengingatkan kepada umat akan umurnya yang telah lalu. Apa yang dia buat? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita muhasabah diri kita. Selama ini apa yang telah kita lakukan? Ingat, kalau dia adalah perkara yang tidak ada faedah, maka siap-siaplah perkara tersebut akan ditanggung olehnya di akhirat kelak. Selanjutnya, yang ketiga, at-tazkir adalah ayyatafakkara fima baina yadayhi minal aqabat. Dia kena fikir pada apa yang ada di hadapannya daripada aqabat, daripada akibat-akibat, kesan-kesan, kesan perbuatan dia dan lain-lain. Min salamatil iman fil khatimati, dengan harapan iman dia ini selamat apa yang akan datang nanti. Minal aqabat, iaitu apa yang akan akibatkan nanti. Jadi perkataan bahasa Melayu akibat sebenarnya datang dari bahasa Arab, memiliki makna iaitu aqabat. Aqabat, aqibatun, iaitu apa yang akan datang, apa akibat dia.
Jadi dia apa? Dia kena fikir. Apakah mungkin untuk dia mati husnul khatimah? Ini yang dipanggil dengan min salamatil imani fil khatimati. Selamatnya iman di akhir hayat dia. Kerana apa? Kita hidup di dunia ini dan kita tahu makom kita makom makhluk. Satu-satu yang kita berharap sangat, setiap manusia berharap sangat adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Yaitu mati dalam keadaan iman. Sejahat apapun orang tersebut, kalau dia mati dalam iman, maybe dia akan masuk api neraka dahulu. Dia akan disiksa sesuai dengan kehendak Allah. Atau Allah SWT berkehendak untuk mengampuninya. Lalu dia keluar dan masuk ke dalam syurga. Atau dia masuk dalam waktu yang lama, setelah itu tetap akan keluar dan akan masuk syurga. Berarti dia tidak kekal di dalam api neraka. Berbeza dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, memang dia bukan mukminun, bukan orang yang beriman. Maksudnya tak diiman, tak percaya Tuhan misalnya dia. Maka dia akan kekal di dalam api neraka. Abadan sarmada, selama-lamanya. Sedangkan orang yang beriman, mungkin dia akan masuk dalam api neraka. Kalau dia berbuat dosa, sebesar apapun dosa dia. Murtakibul kabirah kita panggil. Orang yang sentiasa berbuat dosa, sebesar apapun dosa dia. Mungkin dia akan masuk dalam api neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu tertentu, lalu diampunkan dosanya, dikeluarkan dan dimandikan dalam haud, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Dan bila dia dah masuk syurga, dia akan kekal dalam syurga. Jadi ini adalah husnul khatimah. Paling teruk inilah. Kita harap paling kita nak husnul khatimah. Alhamdulillah. Lebih kurang macam tu. Ustaz, saya nak masuk syurga bighairi hisab. Lagi baguslah. Cuma dia nak bagi tahu kat sini, kita kena ingat. Kalau orang rasa, Ustaz, yang penting kan husnul khatimah. Kalau macam tu tak apalah. Saya tak payah solat, saya tak payah bayar zakat, tak payah puasa bulan Ramadan, tak payah pergi haji, tak payah buat amal ibadat. Tak payah semua tu, Ustaz. Buat je dosa, buat maksiat. Yang penting saya jaga iman saya, biar saya mati husnul khatimah. Ada orang yang berfikiran macam tu. Apakah maksud daripada kalam Imam Al-Ghazali dan juga dalam kitab-kitab Imam Ghazali yang lain seperti Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Dia menerangkan bahawa kalau orang ini contoh dia putih, lalu dia letak titik kecil. Jadi benda putih kena titik kecil, alah dah ada hitam sikit lah. Contoh dia. Tak apalah, biarlah hitam yang lain. Cubalah dia hitam yang lain, hitam yang lain, hitam yang lain. Akhirnya putih tadi jadi hitam. Kelap kelita. Ada sedikit dot-dot putih. Sedikit dot-dot putih ni. Yang bekas daripada hitam tadi, ada bahagian yang masih sisa putih. Jadi harapan untuk hitam itu jadi putih itu sangat sikit. Sebab dia dah penuh dengan hitam. Jadi ibarat dia dah buat maksiat. Semakin lama maksiat, untuk dia mendapat hidayah tu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Menyebabkan dia jauh daripada hidayah, membuatkan dia jauh daripada iman. Dan kemungkinan di akhir hayatnya dia akan kufur. Kerana apa? Kerana dia dah tak rasa ada iman. Dia tak rasa bahawa dia perlu percaya pada Tuhan. Atau dia percaya ada Tuhan tapi di akhir hayatnya dia macam tak kisah dan dia jadi agnostik. Betul ke Tuhan ada? Lihat perkara ini. Dan na'uzubillahi min zalik, perkara ini boleh menyebabkan nanti tiba-tiba di akhir hayatnya yang keluar di dalam hatinya adalah Tuhan tak wujud, akhirnya dia mati di dalam kekufuran dan kekal di dalam api neraka. Na'uzubillahi min zalik. Sebab itu ibadah sentiasa perlu kita lakukan. Solat 5 waktu, kerana dengan ibadah kita memperbarui iman kita. Kita
Kita kuatkan iman kita. Kita kuatkan iman kita. Kita kuatkan iman kita. Kita ingat Allah. Inilah tazkir. Mengingat Allah. Mengingat Allah. Kita kena ingat bahawa Allah SWT Maha Esa. Allah SWT Maha Kuasa. Allah SWT boleh menyiksa kita. Bagaimana husnul khatimah kita. Kita takut kita su'ul khatimah. Kerana takut su'ul khatimah, akhirnya kita pun beribadah yang banyak. Berzikir yang banyak. Solat yang banyak, solat dengan solat. Orang seperti ini insya Allah akan mendapatkan husnul khatimah. Dan bukan hanya husnul khatimah, siapa tahu dengan ibadah yang seperti ini Allah menganugerahkannya masuk ke dalam syurga bi ghairil hisab, dengan tanpa ada hisab. Maksud dia apa? Tanpa ada perhitungan apa yang dia buat di dunia, dia masuk syurga zup terus. Yang ibarat di dalam hadis seperti orang yang diterbangkan terus masuk. Dan orang nampak, orang jealous, dia dapat pergi, dapat masuk. Orang yang bersama dengan bendera Rasulullah SAW yang akan masuk ke dalam syurga Allah tanpa ada hisab. Kita nak berada di belakang bendera tersebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini. Jadi sebab itu tuan-tuan, bukan kita kata tak mungkin atau kita kata tak wajib, mesti ke? Tak semestinya. Memang tak semestinya orang yang berbuat dosa akan mati yakni su'ul khatimah. Tak semestinya. Boleh saja dia mati husnul khatimah. Kemungkinan tu ada. Begitu juga orang yang kafir sekalipun. Orang yang kafir sekalipun, seumur hayat dia itu kufur, tidak percaya Tuhan. Siapa tahu di akhir hayatnya dia menemukan iman, dia syahadah, dia meninggal. Seperti kisah yang terkenal disebutkan Syekh Ali Jumaah dan juga Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam Mustadrak. Syekh Ali Jumaah menukilkannya dari dalam kitab Namazij Ta'ayush tersebut. Ada ghulam yang mana dia Yahudi, dia bukan Islam, dia Yahudi, tuan-tuan, Yahudi. Tapi di akhir hayatnya roh ni susah, sakaratul maut tu susah. Dia tu ghulam khadam kepada Rasulullah SAW. Jadi tukang suruh Rasulullah SAW. Di akhir hayatnya sakaratul maut tu dia agak sakit sehingga kan bapaknya memanggil Rasulullah SAW, dan Rasul pun datang, dengar dan datang. Dan Rasul suruh dia syahadah, dia minta bapak dia ati Muhammad dan patuhilah Nabi Muhammad. Akhirnya dia patut, dia bersyahadah, dia masuk Islam, dia meninggal. Husnul khatimah. Atau kisah yang kontemporer ini, iaitu guru kita semua, Syekh Hamzah Yusuf, Hafizahullah, Khatibul Amerika, iaitu seorang ulama besar di Amerika, di United States of America, Syekh Hamzah Yusuf. Di mana Syekh Hamzah Yusuf, ayah dia, Syekh Hamzah Yusuf, kita semua tahu, dia seorang tokoh, alim. Ni orang putih ni, orang Amerika. Cakap Arab lebih fasih dari tuan-tuan atau saya. Okay. Syekh Hamzah Yusuf, kealiman dia Masya Allah. Saya mula mengenal nama dia tahun 1997, 96-97. Jadi saya mula mengenal nama dia. Mula dengar waktu tu video VHS. Dengar ceramah dia. Memang berkobar lah. Waktu saya kecil dulu, medium bahasa Inggeris lebih banyak daripada bahasa Melayu. So, dengan mendengar Syekh Hamzah Yusuf tu, Masya Allah, tahun 97 tu dia dah terkenal. Tapi, kalau tuan-tuan nak tahu, ayah dia tak Muslim. Tak Muslim waktu itu. Jadi, anak dia ulama besar dunia ni. Dipanggil oleh Raja Morocco, dipanggil oleh Raja Saudi, dipanggil oleh khalifah-khalifah yang ada dekat Khalij. Dia bagi ceramah di kalangan pembesar-pembesar, presiden dan lain-lain. Cuma bila datang Malaysia, kadang orang Malaysia tak peduli dengan dia. Ini masalah dia. Kalau dia datang Malaysia, patut kita bagi dia suatu mimbar yang besar yang boleh berbicara kepada jutaan umat Malaysia. Kita ni orang Malaysia ni kena menghargai ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar seperti beliau. Jadi Syekh Hamzah Yusuf, bayangkan ayah dia tak Islam pun.
Tapi di akhir hayat dia, beberapa tahun yang lepas, ayah dia di akhir hayatnya ketika di hospital, of course anak dia menziarahi bapa dia kerana tu bapa tu tak bapa. Dia duduk. So dah tengok bapa dia dah sebelum nak menemui akhir. So dia cakap dengan bapa dia, why don't you embrace Islam? Saya tak tahulah macam mana dialog dia tu kena tanya Syekh langsung lah. Tapi intinya Syekh mengkhabarkan kepada kita semua, di akhir hayat ayah dia bersyahadah dan menerima Islam dan beriman. Dan Alhamdulillah semoga mendapatkan insyaAllah husnul khatimah. Nah ini inti dia khusus. Kita tak mengungkiri ada orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang, dan bahaya sekali kalau ada orang sengaja berbuat maksiat. Dia dah Muslim, dia dah mukmin, dia sengaja buat maksiat. Misalnya solat 5 waktu tak pernah tinggal, mula tinggalkan solat subuh. Mula lambat solat subuh. Lama-lama tinggal solat subuh. Lepas tu tinggal solat asar. Lepas tu tinggal solat zuhur. Lepas tu maghrib isyak je dia buat. Akhir-akhirnya isyak pun dia tak buat. Dah isyak tak buat. Akhirnya maghrib pun dia tak buat. Dan dah tak solat dah. Tapi dia masih mukmin. Dah lama sangat tak solat sampai dia lupa Tuhan. Bila lupa Tuhan, dia pun boleh buat wujud ke Tuhan. Dia ingat dia gah sangat misalan dia. Dia ingat dia hebat sangat. Dia dah lama dah jadi orang terkenal, orang hebat, famous dan lain-lain. Atau, ni seorang politisi yang hebat. Atau seorang pemimpin yang hebat. Atau seorang, dia memiliki jawatan yang hebat di United Nations misalnya. Atau yang lainnya. Misalnya, sehingga dia lupa akan iman, lupa akan Islam, lupa akan ibadah. Dan akhirnya iman dia hilang. Di akhir hayatnya mungkin dia dah tak percaya Tuhan dan dia mati su'ul khatimah, na'udzubillahi min zalik. Ini yang kita tidak mahu. Sebab itu kita beribadah dengan istiqamah, dengan harapan keimanan kita tambah kuat. Betul-betul kuat dengan dalam keadaan iman. Wa kaifiyati halihi fi qabdati malakil mauti. Dia kena ingat macam mana keadaan dia ketika malaikat maut akan tarik nyawanya nanti. Jangan tengah buat maksiat, minum arak, tiba-tiba mati. Na'udzubillahi min zalik. Atau kerana banyak dosa disiksa untuk menarik rohnya, disiksa dengan kesakitan yang amat. Belum nanti bila dah mati, dalam kubur diseksa dengan siksaan kubur yang amat. Na'udzubillah. Macam mana keadaan dia ketika malaikat maut menarik nyawa dia? Cuba kita renungkan. Kita berkehendak, kita muda dalam iman, dalam zikir, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang adanya di akhir kalam dia la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk ke dalam syurga. Ini yang kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan. Wa hal yaqdiru jawaba munkarin wa nakirin. Mampukah dia akan menjawab malaikat munkar dan nakir? Cuba kita renungkan. Kita mampu ke tidak? Dengan amal ibadah yang telah kita perbuat di dunia ini. Cuba kita fikir. Dengan segala kesenangan duniawi yang banyak, kita meninggalkan yang wajib. Na'udzubillahi min zalik. Berapa nikmat yang Allah telah anugerahkan, yang Allah telah berikan kepada kita. Dan berapa banyak ibadah kita. Kita punya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita renungkan. Kerana apa? Ketika munkar dan nakir bertanya nanti, tidak boleh terkeluar daripada kita tipu daya. Kita nak tipu macam mana? Kalau kita tak dapat bercakap, tangan kita akan bercakap. Kaki kita akan bercakap. Engkau beriman ke tidak? Aku beriman. Hati kata tidak, dia tidak beriman. Engkau mencuri ke tidak? Tidak, aku tak mencuri. Padahal tangan ini dah mengkorupsi berapa banyak harta rakyat.
Tangan ini telah mengambil rasuah sehingga berapa banyak daging yang masuk di dalam, daging haram yang masuk di dalam perut rakyat. Itu semua akan diperhitungkan di akhirat kelak. Wa an yahtamma bihalihi. Dia kenalah mengingat betapa pentingnya keadaan diri dia fil qiyamati, di dalam hari kiamat nanti. Jadi kita kena fikir. Kita kena fikir nasib kita di akhirat nanti macam mana. Lepas ke tak lepas, tuan-tuan? Cuba kita fikir. Lepas ke tak lepas? Kita amal ibadah dan apa kita buat di dunia ini, lepas ke tak lepas? Wa mawaqifiha. Dan dekat mana nanti dia akan berada di akhirat kelak? Ini pertanyaan yang dia kena tepuk dada, tanya selera. Tanya, kau nanti kat mana? Kat akhirat nanti kat mana? Duduk dalam syurga atau neraka? Hidup susah atau mudah? Ibarat kalau tuan-tuan membaca kitab tentang asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat dan halul kiamah dan keadaan hari kiamat. Kita akan mengetahui setelah kita mati, kita akan berada di dalam kubur dan terkenalah siksa dan nikmat kubur. Bagi yang kena siksa-siksa, bagi yang mendapat nikmat-nikmat. Salah satu siksaan kubur adalah orang tersebut akan melihat tempat dia dekat akhirat nanti. Ya Allah, sakit dia, Masya Allah. Lalu dia akan semua akan dimatikan. Bila segala sesuatu akan dimatikan, mereka semua akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat jumpa saya di dunia ini, saya mohon maaf sangat-sangat kalau ada salah silap. Kerana nanti pertemuan kita yang akan datang adalah di padang mahsyar. Lepas tu dia panggil mahsyar, tempat hasyrun, tempat dibangkitkan, tempat dikumpulkan. Resurrection. Mereka akan bangkit nanti di padang mahsyar. Ketika mereka bangun di padang mahsyar nanti, bila mereka bangun di padang mahsyar, maka ada di kalangan mereka yang berjalan dengan wajah mereka. Betapa hina dia. Ada yang kena pijak-pijak di atas pijakan dan kena pijakan stempet-stempet yang banyak sampai. Macam tu. Ada pula yang akan memikul berat. Dia mengambil mushaf dia dengan cara menebuk dada dia. Sebab mushaf tu datang dari belakang. Dia kena menebuk. Korek badan dia untuk ambil mushaf. Sampai macam tu. Tatayyurul masahif. Ada yang nanti muka dia hitam lega. Betapa dosa yang dia buat. Dia akan menanggung pada waktu itu. Tapi ada orang yang berbentuk cahaya. Naik, terbang, masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Ada yang dah tahu dia akan dihukum. Dia dah takut. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW mengambil dia sebagai syafaat baginda. Yang dipanggil dengan syafaat uzma. Ampunan kepada hambanya, kepada umat Muhammad yang berbuat dosa besar. Dalam sebuah hadis, mereka pergi ke Nabi Adam. Ya Adam AS, bantulah aku. Tak boleh. Aku pun buat salah. Turun ke bawah, tolonglah aku. Tak boleh. Kau pergi cari yang lain. Turun lagi, tak boleh. Sampailah kau pergi kepada tu Nabi Muhammad. Dia dapat memberi syafaat. Umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat uzma. Dan mereka kelak ada yang akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Ada bahagian daripada syafaatnya mungkin disiksa di api neraka, tapi dia masih Muslim, masih mukmin. Lalu dia diampunkan dan dikeluarkan. Pendek waktu dia dan dia masuk dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah keadaan hari akhirat. Cuba kita kena baca. Dulu saya baca kitab, nama kitab dan saya mengaji dekat pondok, Daqaiqul Akhbar. Itu mengisahkan bagaimana keadaan kematian dan lain-lain. Bila kita baca itu, kita buru roma ni naik, teringat. Kita dah tak lama hidup di dunia ini. Berapa banyak pahala yang kita buat, berapa banyak dosa yang kita buat. Kita jangan ingat kita mudah, segalanya mudah. Kita ingat kita kaya raya, kita boleh masuk syurga.
Belum tentu tuan-puan dan puan-puan. Berapa banyak rezeki yang kita ada, kalau tidak kita bayar zakat, dia akan makan diri kita nanti di akhirat kelak. Berapa banyak orang yang ada duit tapi harta dia daripada duit syubhat, duit yang diharamkan, duit yang terlarang. Ini semua akan diperhitungkan. Berapa banyak orang yang solat tapi solatnya penuh dengan riak dan bangga. Sebab itu saya sentiasa berharap untuk kita saling mengingatkan diri kita dengan yang lain untuk agar supaya kita sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Imam Ghazali. Wa hal ya'buru 'ala sirati saliman. Apakah dia akan berjalan di titian sirat dalam keadaan selamat? Apakah itu titian sirat, tuan-tuan dan puan-puan? Titian sirat itu adalah satu jembatan yang diperbuat daripada, iaitu perkara yang lebih tipis daripada rambut. Lebih tipis daripada anak rambut. Dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana kita nak jalan atas tu? Di bawahnya adalah neraka Jahannam. Perjalanan kita jalan di atas sirat akan ada kalalib. Kalalib bahasa Melayu dia apa bahasa Melayu kalalib? Kalalib ni macam benda yang tarik lah. Dia tarik kita. Untuk tarik kita jatuh ke dalam api neraka. Dipanggil dengan kalalib. Macam mana? Apakah kita jalan di atas sirat itu akan dalam keadaan selamat? Ini pertanyaannya. Am yaqa'u fil hawiyati, atau kita akan jatuh di dalam api neraka. Atau kita akan tergelincir dan jatuh dalam api neraka. Golongan orang-orang yang mukmin ada yang jalan sepintas cahaya. Ada yang jalan dalam waktu yang lama tapi berjalan, boleh jalan atas dalam keadaan sakit tapi jalan. Ada yang tak sakit, jalan saja. Lamalah tapi. Ada yang laju macam kuda. Ada yang macam roket. Ada yang baru naik dah tergelincir jatuh. Ada yang dalam dah separuh jalan lalu tergelincir jatuh. Macam-macam ada. Itu semua tergantung kepada amal orang tersebut. Atau tergantung kepada sehakikatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah lah yang akan menentukan siapa yang selamat dan tidak. Wa yastamirru dhikru hadhihi al-asya'i fi qalbihi. Dia kena sentiasa menyebutkan perkara-perkara ini di dalam hati dia agar supaya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebut dalam hati dia perkara ini, dia kena sentiasa sebut. Fayuz'ijuhu an qararihi. Jadi dia kena rasa apa? Mengganggu diri dia daripada kalau dia tidak tetap dalam perkara ini. Jadi dia kena sentiasa beringat. Ingat bahawa ini mungkin terjadi, na'udzubillah min zalik. Macam mana tempat aku semua ini? Dia kena fikir. Fal ghalayanu hadhihi an-nairan wan nawhatu hadhihi al-masa'ib yusamma tafkiran. Membeledak-beledaknya diri dia. Ingat perkara ni, ya Allah. Macam mana dengan hari kiamat nanti? Macam mana dengan hari kiamat? Aku ada anda kat mana, ya Allah? Misalnya. Wa nawhatu hadhihi al-masa'ib. Jadi dia rasa macam, aku takut aku masuk api neraka, ya Allah. Aku takut dengan semua ini. Terimalah taubatku, terimalah ampunanku, maghfirah, bacaan istighfarku. Contoh dia. Ini semua dipanggil dengan tazkiran, dengan peringatan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Terutama bagi orang-orang yang dah tua. Perlulah sentiasa mengingatkan diri dia, tazkir, menghadiri ceramah, menghadiri pengajian dengan harapan dia sentiasa ingat. Sebenarnya bukan hanya tu, yang muda juga. Penuhilah majlis-majlis zikir di zawiyah-zawiyah.
di pusat-pusat pengamalan fikir, di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar. Kena ada selalu membaca Al-Quran, membaca hadis, berzikir, bertahlil, beryasin, baca salawat, baca kitab-kitab Dalail Khairat, kitab-kitab hizib-hizib yang terkenal, hizib Nawawi, hizib Nasr, hizib Autad, hizib Bahar, semua tu kena sentiasa baca. Supaya apa? Supaya dia lekat di dalam jiwa dia. Ingat Allah. Orang yang sentiasa ingat Allah, tak berhenti-berhenti, sentiasa pusing-pusing ingat Allah. Dah pencen ni, Allah, Allah, Allah. Yang pusing pada dia hanya Allah, 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 Allah. Apa yang akan terjadi di akhir hayat dia? At the end of hayat dia, manusia ini apabila nak sakaratul maut ini, yang keluar bukan apa yang dia nak waktu itu. Dia nak dah tak boleh dah, otak dah tak boleh jalan dah. Yang keluar pada waktu itu adalah tabiat dia. Kalau tabiat dia berzikir Allah, 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 maka zikir Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah akan menjadi akhir kalam dia. Saya ada seorang kiai alim kabir, masya-Allah. Hebat, terkenal di Pulau Jawa. Nama dia Kiai Haji Zamroji, Muhammad Zamroji Kencong. Tu kiai saya yang paling agung. Yang saya mengaji di pondok. Di akhir hayat dia, saya sempat jaga waktu beliau sakit. Tengah sakit 2-3 hari sebelum meninggal ni, pegang tasbih tak berhenti. Allah, 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 Allah. Dia dekat atas katil. Orang suruh dia istirahat lah. Dia Allah, Allah, Allah. Dia rasa sakit dah tua ni. Dia keluar zikir Allah, Allah, Allah sahaja. Bahkan dia suruh, waktu tu saya jaga pernah tu, ayuh melok man. Dia bahasa Jawa. Ayuh melok man. Ikut aku baca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita pun la ilaha illallah. So khodam dia yang duduk sebelah dia. La ilaha illallah. Cuma hari dia meninggal tu, saya kena balik pondok. Dia dekat rumah adik ipar dia. Tapi saya terpaksa balik pondok sebab ujian akhir. So saya tak sempat duduk sebelah dia meninggal. Tapi menurut orang-orang yang jaga dia, lepas dia zikir-zikir tu, dia terlelap tidur dan lepas tu diambil. Jadi mudah ketika nyawanya diambil. Inilah orang yang hidup dia penuh dengan tazkir, iaitu peringatan pada diri dia. Tazkir, iaitu supaya dia sentiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ni, dahlah kita duduk kat Kuala Lumpur, duduk dekat metropolitan, kiri maksiat, kanan maksiat, depan maksiat, belakang maksiat. Duduk di rumah TV, duduk di dalam kereta radio. Kalau dengar ibadat tak apa, dengar benda hau-hai ni yang kita tak nak. Duduk sana, duduk sini, semua kiri kanan penuh dengan maksiat. Sebab itu kita kena duduk dalam masjid, beriktikaf. Kena ada majlis yang sentiasa mengingatkan kita dengan zikir, dengan mula dari zikir, lepas tu pengajian, disertai dengan zikir, baca Al-Quran, baca hadis, wirid, dengan apa, sentiasa mengingat kita hari-hari sehingga kan kita penuh dengan amal ibadat. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Wa i'lamul khalqi wa ittila'uhum ala hadhil asya'. Adapun memberitahu, memberi ilmu, memperingatkan pada manusia dan untuk mereka mengambil penting, melihat pada perkara-perkara ini. Wa tanbihuhum, dan mengingatkan mereka, memberi peringatan kepada mereka, ala taksirihim, bahawa mereka ini lemah, bahawa mereka ini dah melalaikan perkara ini. Wa tafritihim, dan telah mengambil remeh pada perkara-perkara ini. Wa tabsiruhum bi uyuni anfusihim, dan mereka melihat diri mereka dengan keaiban diri mereka sahaja. La tamassa hararatun hadhin nairan, nescaya dia pasti akan kepanasan api-api yang membara ini akan menyentuh ahlal majlisi, akan menyentuh orang yang melakukan perkara-perkara yang lupa pada perkara-perkara ini.
wa tujzi'ahum tujzi'ahum tilkal masa'i yatadaraku al umura al madiya biqadri taqati. Dan mana mereka kena cuba supaya mereka semua mengingat apa perbuatan yang telah lalu ini dan mereka dapat menutup lagi umur-umur yang telah lalu yang penuh dengan pembaziran, penuh dengan perkara yang tidak berfaedah ini untuk ditutup, ditambal dengan amal ibadah yang baik, yang boleh menutup kesalahan yang lama sesuai dengan kemampuannya. Solat wajib berapa banyak yang dah ditinggalkan? Qada. Qada lah. Bersama ustaz, seorang-seorang ni penat, tak ada semangat. Jom jamaah. Jamaah jom. Jamaah untuk qada solat-solat fardu yang telah ditinggalkan. Kalau pergi ke Yaman, ke Hadramaut, memang ada kita jamaah. Saya tak pernah pergilah, saya dengar kawan-kawan. Memang ada berjamaah solat fardu harian. Jadi dia solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak untuk menempel solat-solat yang pernah ditinggalkan. Terutama kita yang duduk dekat negara yang metropolitan ni, kita kadang-kadang waktu kita kat sekolah, kita ni kisah sangat dengan huha-huha, dengan pelajaran moden, duniawi ni kita kisah sangat, kita meninggalkan perkara-perkara yang fardu. Bila kita dah tua, baru nak cari Islam, baru nak cuba dapatkan hidayah. Alhamdulillah. Okay, tak ada masalah. Alhamdulillah, dia berusaha untuk berada di jalan yang benar. Marhaban bikum. Tapi ustaz, dulu saya setelah balik tu saya tak solat bertahun-tahun ustaz. Kena qada lah, qada penat banyaknya. Semampunya, biqadri taqati. Semampunya. Solatlah. Boleh dengan cara jamaah. Dengan apa. Buat. Supaya tambah semangat. Sama-sama. Allahu Akbar. Kalau orang tak tahu pun saja buat. Sebab apa? Kita tak nak orang tahu yang kita ni dulu tinggal solat. Kita tak payah. Kita kata saya sengaja tinggal solat. Bla bla. Tak apa. Tak payah. Tapi buatlah. Buat bersama-sama. Buat bersama-sama. Supaya menutup. Atau yang memang tak pernah tinggal. Dia takut-takut. Ihtiyat sahaja. Solat sunat jangan tinggal. Sentiasa solat sunat. Tapi pada waktu yang sama mungkin dia nak qada. Siapa tahu, manalah tahu. Lebih kurang macam itulah. Mana ihtiyat kita panggil. Ini dia ihtiyat. Tuan-tuan dan puan-puan. Wa yatahassaru 'alal ayyamil khaliyati min fi ghairi ta'atillahi ta'ala. Supaya dia mengisi kerugian-kerugian yang mana pada hari-hari yang telah lalu yang tidak bertaat pada Allah, dia kena ingat. Ingat yang dia pernah buat benda-benda yang tak diisi dengan ibadah kepada Allah. Hadhil jumlatu ala hadha tariq tusamma wa'dhan. Dan semua kumpulan ini bila dia ingatkan kepada manusia dan lain-lain dengan cara ini, inilah yang dipanggil dengan wa'dhan, iaitu mau'izah, memberi nasihat. Kama law ra'aita an-nasaila, seperti halnya kalau engkau melihat sebuah air yang sail, iaitu banjir atau air yang mengalir, qad hajama ala dari ahadin, banjir yang telah menghantam, menghanyutkan rumah seseorang, wa kana huwa wa ahluhu fiha, sedangkan dia dan keluarganya berada di dalam banjir tersebut. Fataqulu al-hadara, maka engkau akan berkata, jaga-jaga, hati-hati, firru minas saili, larilah kau daripada banjir. Dia akan beritahu, semua lari, banjir, ada batang banjir. Ini lebih kurang macam tu lah. Wal yashtahi qalbuka fi hadhil hala an tukhbira sahibad dari khabaraka bitakallufil ibarati wan nukatil wal isyarati. Apakah waktu ini hati engkau nak bagi tahu, bila kita dah tahu akan ada banjir turun dekat perkampungan tersebut, tergamak ke korang nak bagi tahu dengan menggunakan perkataan-perkataan bahasa-bahasa yang indah, yang puitis, dengan harapan diorang keluar. Wahai masyarakat di kampung, bulan purtama datang, tapi bah nak turun juga, tolonglah keluar. Panjang sangat. Tak adalah orang susah.
Yang akan keluar dari engkau, daripada mulut engkau apa? Keluarlah, lari banjir. Terus direct. So nasihat yang Imam Ghazali nak bagi di sini. Apabila kita memberi nasihat kepada orang, kena direct lah dalam bab ini. Cepat-cepat keluar, ada banjir. Begitu juga. Kita ni banyak dosa, kita kena taat. Tak payah nak guna kalam-kalam majas yang tinggi. Sahibad dari khabaraka bitaqallufil ibarat, dengan ibarat-ibarat yang berat. Wan nukati wal isyarat, masih nak pakai isyarat, simbolism ke? Masih nak memakai bahasa-bahasa kiasan ke? Tak, terus. Sebab ini nak memperingatkan untuk menjauh dirinya daripada api neraka. Fala yashtahi albatata. Janganlah dia merasa yashtahi itu berkeinginan untuk perkara itu sama sekali. Fakadzalika halul wa'idhi. Begitu juga keadaan orang yang memberi nasihat ma'al khalqi, kepada manusia. Fayambaghi ayyajtaniba anha. Kena wajib bagi dia untuk berjauhkan diri daripada perkara tersebut. Fokus. Guna bahasa yang tidak kasar, okey. Tapi jangan tanpa perlu berkias dengan bahasa-bahasa sastra, dengan puitis dan lain-lain. Dia tidak akan sampai kepada mereka. Wal khaslatu athaniyatu alla takuna himmatuka fi wa'dhika an yan'ira al khalqu. Sifat yang kedua, alla takuna, tidak adalah himmah engkau, janganlah adanya himmah engkau tadi di dalam engkau memberi nasihat, ayyan aira al khalqu fi majlisika. Nair tu apa? Menjerit-jerit, siah, maki hamun, tengah mengajar maki hamun. Contoh dia, menjerit-jerit dan maki hamun. Ni tak boleh. Itu okey. Fi majlisika wa yuzhiru al wajda. Sampai ada kerana dia memberi ceramah, sampai ada yang dengar, ya Allah, macam tak payah. Tak, kita nak betulkan diri kita, bukan sampai kita hanyut dengan mau'izah tadi. Wa yashukku thiyaba, sampai nak pendengar koyak-koyakkan baju. Kadang-kadang tak ada sengaja letak imposter, buat-buat macam tu biar orang lain yang tak terikut-ikut. Tak boleh, tak perlu. Ini Imam Ghazali kata tak. Liqala ni'mal majlisu hadha, supaya dikatakan inilah majlis yang paling baik. Jangan. Li'anna kullahu mailun ila dunya, kerana semua benda ini condong kepada urusan dunia. Wa huwa yatawalladu minal ghaflah, dan benda ini sebenarnya lahir daripada kelalaian. Sebab apa? Ceramah agama kadang boleh jadi suatu kelalaian. Inilah apa yang terjadi apabila ceramah-ceramah agama sudah dijadikan sebagai medium urusan duniawi juga. Ini yang dikatakan tidak. Tujuan kita untuk sampaikan, kita nak perubahan, kita nak berzikir bersama, kita nak sama-sama menuju Allah. Ini yang penting. Islahun nas, memperbaiki manusia. Yang mengajak manusia kepada akhirat. Ini yang penting. So tidak perlu, ceramah dia sedap, ini mesti hebat ni, mesti jadi mufti. Belum tentu, tuan-tuan. Ini belum tentu. Jadi menentukan benar dan hak, itu adalah man kharaja minal qalbi yaqa'u fil qalbi. Apa yang keluar daripada hati, dia akan terlekat pada hati. Sebab itu ulama, penceramah yang paling bagus adalah penceramah yang memiliki sifat mursyid. Bila dia memberi irsyad, dia dapat menyentuh hati seseorang. Ma yakhruju minal qalbi yaqa'u fil qalbi. Bal yanbaghi an yakuna azmuka wa himmatuka an tad'u an-nasa minad dunya ila al-akhirah. Malah wajib adanya azam engkau dan himmah engkau untuk mengajak manusia daripada dunia menuju akhirat. Wa minal ma'siyati ila ta'ati, dan daripada maksiat kepada ketaatan. Itu tujuannya. Jadi tujuan kita ceramah, tujuan saya ceramah di sini. Banyak kawan-kawan saya tahu bahawa Ustaz Aiman ni sebenarnya dululah memang pantang online ni. Saya memang tak suka online ni. Sebab apa?
Online-online ni lebih kepada banyak orang, banyak terkenal, masuk YouTube, masuk TV, masuk apa. Tak nak. Tujuan saya kalau nak mengajar kena betul direct. Agar supaya dia bertaubat. Tak suka saya tak apalah. Itu urusan masing-masing. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan. Tapi saya hanya menyampaikan dengan harapan kembali kepada akhirat. Itu sahaja. Tapi kalau kerana dalam COVID ini, tak boleh buat apalah. Nak masuk masjid dah tak boleh. Maka online dengan harapan video-video ini akan sampai kepada orang-orang yang dengan kalam saya, dengan video ini dapat sedikit memberi atau menjadi penyebab kepada hidayah. Ini yang kita nak. Penyebab kepada menuju akhirat. Dengan mendengarkan ini, dengan mengaji kitab Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali, seseorang itu merasa jadi saya kena macam ni. Kita kena ingat akhirat. Kita kena jangan lupa beribadah. Tadi aku dah solat ke belum? Aku dah solat sunat, aku dah buat. Duha tadi dah buat belum? Contoh dia. Ini yang penting. Antada'uwan nasa minad dunya ilal akhirah. Ini inti. Wa minal ma'asiyati ila ta'ati. Untuk membawa mereka daripada maksiat kepada ketaatan. Tarik mereka. Jangan buat maksiat. Pergi kepada ketaatan. Mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minal hirsi ila zuhdi. Daripada pertama ni, sibuk nak jaga dengan urusan duniai. Jaga harta dunia dan lain-lain. Dengan betul-betul mencari dunia. Bersungguh-sungguh untuk jadi kaya. Bersungguh-sungguh untuk menjadi terkenal. Bersungguh-sungguh untuk menjadi macam ni dan lain-lain. Tapi dia tinggalkan itu perkara semuanya dan menuju kepada zuhud. Biarlah aku hidup tak ada orang kenal. Biarlah aku hidup dalam keadaan susah, yang penting ibadah aku lebih banyak daripada maksiat. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Cuba kita renungkan. Boleh tak kita pegang pada kalam Imam Ghazali ini? Kita pegang. Cuba kita betul-betul mencari kepada urusan akhirat. Wa minal bukhli ila sakha'i. Dari sebelum ini orang ni kedekut. Dengan harapan ada yang mendengar video ini, pemurah, dia pun bagi sedekah, zakat, wakaf. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Zaman dahulu zakat ni dah wajib dah. Tak boleh buat apa dah. Memang wajib. Jadi, kita bayar ni bukan kita kata, kesian budak ni kita bagi dia zakat lah. Bukan. Zakat ni bukan kesian budak ni kita bagi zakat. Aku ada duit lebih. Duit yang memang kena wajib zakat ni bukan aku punya ni. Mana ada asnaf lah. Ada. Ni asnaf lah bagi ni. Itu dia kena sifat macam tu. Ini kalau aku pegang duit ni, habislah. Ke akhirat ni dia panggil, dia tarik aku ni. Dia tarik aku, dia cucuk aku. Lebih aku tak nak, nanti dicucuk-cucuk. Lebih baik ni cari asnaf. Itu yang saya kata. Pelajar-pelajar, santri-santri, mahasiswa-mahasiswa. Jangan hanya ustaz yang pergi universiti kena iktiraf. Kalau tak iktiraf tak nak bagi zakat. Astaghfirullahalazim. Macam mana dengan pelajar-pelajar kita yang kecil-kecil duduk dekat pondok, mengaji dekat pondok tak ada iktiraf pun. Tapi saya bagi tahu pondok-pondok tu masya-Allah segudang ilmu yang ada. Ini penyakit yang paling besar. Ada yang ni tak nak bagi zakat kalau dekat pondok, tak nak bagi dekat tempat yang diiktiraf sahaja. Kita kena tahu negara kita ada limit dia. Dia tak mampu nak pergi setiap universiti Islam yang ada di dunia ini. Ada banyak universiti yang hebat yang belum diiktiraf, tak sempat nak membuat pengiktirafan. Saya bagi contoh, di Tarim, Hadramaut ada sebuah universiti nama dia Jamiatul Ahqaf. Dia diiktiraf di UIA, tapi MQA belum mengiktiraf kerana mereka tak berhajat untuk mendaftar, mereka jalan sendiri. Tapi kualiti ilmu yang ada di Jamiatul Ahqaf lebih hebat dari berbagai universiti yang ada dekat Malaysia sekalipun. Berapa banyak saya ada kawan, dia alumni Jamiatul Ahqaf. Sekarang dia menulis kitab Arab banyak. Dan kitab-kitab Arab dia yang dia tulis dicetak di mana? Di Darul Biya, di Kuwait, di Mesir, di Darul Minhaj yang ada di Jeddah. Hebat, penulis yang hebat, orang Indonesia. Lulusan Jamiatul Ahqaf. Tak payah pergi universiti iktiraf yang lain, tak.
Contoh dia, saya bagi contoh. Jangan nak tunggu benda tu kena diiktiraf baru diberi zakat. Ulama dulu, betul zakat diberikan. Berikan kepada semua. Yang kedua adalah mereka tidak kedekut untuk memberi wakaf. Nah ini. Seorang kadang sekarang pilih untuk bayar zakat tapi tak nak bagi wakaf. Tak, terbalik. Dua-dua. Zakat dia, kalau zakat tu yang wajib. Wakaf ni yang tak wajib, charity. Kerana dia akan jadi saham akhirat kita. Kita wakafkan. Wakaf tanah untuk dibina masjid. Jangan nanti cicit-cicit dia pula tuntut itu tanah dia. Tak bolehlah macam tu. Ini kita kena warn benda ni. Okay, wakaf, sekali wakaf dia lafaz, maka dia akan jadi wakaf. Belum didaftarkan ustaz, boleh dilawan di mahkamah. Memang boleh secara hukum dunia ni. Tapi ingat, kalau betul-betul dah dilafazkan wakaf di sisi Allah tu dah wakaf. Kita kena ingat, tak takut ke? Ni saya bagi tahu awal-awal. Jangan kita kerana urusan dunia kita tak takut Tuhan. Nauzubillah min zalik. Jangan kita jadikan helah hukum dunia ini untuk menghalalkan yang haram. Nauzubillah min zalik. Inilah benda-benda inilah yang disebutkan helah-helah yang akan merusak tatanan agama. Hanya sebab dia belum didaftarkan dan kita tahu dia memang dah lafaz. Kita memang tergiur dengan urusan duniawi. Tak apa, itu urusan akhirat nanti. Ini yang diingat kalimah Ghazali. Jangan sampai tanah itu nanti akan makan kita hidup-hidup di akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Kerana pecah amanah. Pecah amanah wakaf tu nenek kita sendiri. Ini ingat peringatan kepada kita. Wa minasyakki ilal yaqini. Daripada ragu-ragu kepada yakin. Dia ragu-ragu kepada yakin. Dia ragu-ragu kepada yakin. Jadi sebelum ini dia ragu-ragu tentang kewujudan Tuhan. Melepas dia dengar ceramah, alhamdulillah, dia terus yakin. Sebelum ini dia ragu-ragu tentang solat dia, ibadah dia. Lepas dia dapat ilmu, dia yakin juga termasuk. Wa minal ghaflati ilal yaqadhati. Daripada lalai kepada terjaga. Sebelum ini dia lalai dengan kemewahan duniawi. Dia lalai dengan pekerjaan dia yang serba sibuk urusan dunia ni. Sibuk urusan bisnes berbilion-bilion ni. Sehingga kan dia lupa ghaflah. Dengan sentuhan rohani menyebabkan dia terjaga dan ingat akhirat. Na'udzubillah min zalik. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dia pun tinggalkan duniawi, dia hanya menuju ke ukhrawi. Ini dia tuan-tuan. Cuba kita renungkan perkara ini. Cuba kita renungkan perkara ini. Wa minal hururi ila taqwa. Daripada tertipu kepada ketakwaan. Sebelum ini kita tertipu dengan segala perkara yang memisungkan kita daripada jalan Allah. Menuju kepada ketakwaan. Akan tetapi sekarang dia berpaling dan justru dia menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirat. Dan engkau kenalah mengingatkan kepadanya. Kenalah ingatkan kepadanya. Iaitu apa? Menyebabkan mereka itu mencintai akhirat. Kerana apa? Akhirat ini yang abadi, tuan-tuan. Dunia ini tak abadi. Sekejap je. 80 tahun, 90 tahun, finish. Finito. Wa tubaghidha alaihimud dunya. Dan supaya dia membenci perkara dunia. Yang kau ni membuat mereka benci dunia. Ini tujuannya. Wa tu'allimahum 'ilmal ibadati waz-zuhdah. Supaya engkau mengajar mereka ilmu ibadah dan zuhud. Jadi ilmu ibadah dan zuhud ni macam mana? Cara untuk ibadah. Ini cara ibadah yang betul. Mengajarkan mereka cara solat yang betul. Sebab tu kita ada tahsinul ibadat. Kalau di radio IKIM FM kita ada tahsinul ibadat. Di slot di Serambi Ilmu ini kita ada pelajaran-pelajaran fiqh. Wa zuhda, dan cara berzuhud. Ilmu zuhud berarti ilmu tasawuf.
Imam Ahmad mengarang kitab Kitabuz Zuhdi, cara bertasawuf. Lianna al-ghaliba fi tabaihim az-zayhu an manhaj syar'i. Kerana biasanya di dalam tabiat manusia ini adalah berpaling daripada jalan syarak. Itu tabiat manusia. Dia memang akan berpaling daripada jalan syarak. Wasa'yu fi ma la yardallahu ta'ala bihi, dan berjalan pada apa yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ini adalah tabiat manusia. Wal ishtighalu bil akhlaqir radiyati, dan menyibukkan diri dengan akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang kecil. Ini adalah manusia. Jadi tugas kita, tuan-tuan dan puan-puan, berdakwah ini supaya apa? Supaya seseorang itu mencintai akhirat, membenci dunia. Mengajarkan ilmu ibadah, mengajarkan ilmu tasawuf, mengajarkan akidah yang wajib. Kerana manusia ini biasanya memang berpaling daripada jalan yang benar, jalan syariat. Dan biasa dah manusia ini memang secara tabiatnya ingin berjalan pada perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berisytighal, iaitu memiliki pekerti-pekerti yang buruk. Ini tabiat manusia. Fa'alqi fi qulubihim ar-ru'ba. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Insya-Allah kita akan sambung pengajian ini pada minggu hadapan setiap hari Selasa pukul 9 pagi. Kalau ada salah silap daripada saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.